Wala yadurru ay wala yadurru sihhata as-saumi. Ulama fiqh dia biasa guna perkataan wala yadurru, maksudnya wala yadurru sihhah. Tidak memudaratkan kesahihannya puasa oleh tidur yang menenggelamkan sepanjang siang. Menurut pendapat yang sahih wal azhar dan al-azhar. Al-azhar. Al-azhar mungkin ada yang tak sertai di awal mukadimah kitab ini. So kalau kitab Minhaj ini bila dia kata Al-Azhar, maksudnya masalah ni ada khilaf. Bila dia kata As-Sahih, maknanya ada khilaf. Bila disebut Al-Azhar, maksudnya ada khilaf. Ada khilaf ni maksudnya ada lebih daripada satu pendapat lah. Maksud ada khilaf tu lebih daripada satu pendapat. Dan bila disebut Al-Azhar, maksudnya ada lebih daripada satu qaul Imam Syafi'i dalam masalah ini. Masalah apa? Masalah satu orang dia pengsan pula. Kita pergi yang kepada yang lebih berat daripada tidur. Yang lebih berat daripada tidur adalah pengsan. Jadi kalau satu orang pengsan sepanjang siang, dia tak jaga langsung, maka yang tu sepakat puasa dia tidak sah. Sebab pengsan sepanjang siang, sepanjang siang itu dia pengsan, maka puasa dia tidak sah. Puasa dia tidak sah. Kalau dia pengsan sepanjang siang melainkan seketika, dia ada terbangun kejap, terbangun dan pengsan balik, maka yang ini ada khilaf. Yang ini ada khilaf. Maka pendapat yang muktamadnya annal ighma la yadhurru idza faqala khata min nahari, bahwasanya pengsan tidak memudaratkan kesahihan puasa apabila terjaga ia seketika, sebentar, sesatu lahzah daripada siang. Kalau dia ada jaga, maka puasa dia sah. Tapi kalau dia pengsan ni sebelum subuh pengsan sampai lepas maghrib, dia tak terjaga langsung, maka apa? Maka puasa hari itu kira tak ada. Cuma yang kata pengsan terjaga seketika ni disyaratkan dia waktu malam tu dia niat. Kalau orang tu dia pengsan daripada maghrib, pengsan sampai ke subuh pengsan, tengah hari dia ada terjaga kejap, kemudian pengsan balik sampai maghrib, sah tak puasa dia? Kenapa tak sah? Sebab dia tak niat. Jadi surah ni yang dalam kitab ini kita kena andaikan dia ada niat lah malam tadi. Dia ada niat malam tadi, barulah masalah ni jadi. Kalau dia tak ada niat malam tadi, puasa dia tak sah bukan sebab dia pengsan. Puasa dia tak sah sebab dia tidak berniat pada waktu malam. Dan rentetan daripada itu dalam Tuhfah membahaskan tentang masalah orang yang dia sengaja makan ubat, syaribat dawaan. Orang yang sengaja makan ubat. Macam contoh satu orang dia pengsankan diri dia, hilangkan akal dia, tak boleh. Hilangkan akal tak boleh, hukumnya haram. Tetapi dia ada beza, adakah ada hajat ataupun tak ada hajat. Contohnya dia buat diri dia makan ubat sampai dia pengsan. Dia pengsan menyebabkan dia tak terjaga langsung sepanjang siang, maka maknanya dia tak puasa pada hari itu. Dia tidak puasa pada hari itu, tak berpuasa, hukumnya haram. Maka kita tengok dia yang membuat sebab sampai dia tak boleh puasa. Dalam fiqh ni dia ada apa? Sababul ma'siyati ma'siyah. Sabab kepada maksiat adalah maksiat. Berasaskan firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sababul maksiat. Kita tengok. Macam contoh kan, kenapa haram musafir pada lepas subuh hari Jumaat? Dia punya haram itu dipanggil haram aridhi, bukan haram zati. Dia bukan haram zati, dia haram aridhi. Bermusafir mana haram? Musafir benda yang harus. Tapi kenapa ditarjihkan dalam mazhab Syafi'i, musafir selepas subuh hari Jumaat hukum dia haram? Macam mana hukum dia haram? Musafir yang haram itu apabila musafir itu menyebabkan dia tak dapat sembahyang Jumaat. Jadi apa? Jadi safar itu menjadi sababul maksiyah, sebab kepada maksiat. Apa maksiat? Tak sembahyang Jumaat, tarkul Jumaat. Samalah juga. Makan ubat tak haram kalau ubat itu suci. Tapi kalaulah kamu makan ubat itu menyebabkan kamu pengsan sepanjang hari, sampai kamu tak sah puasa, kamu yang menyebabkan kamu tak sah puasa. Maka oleh kerana kita yang mengambil sebab itu, maka perbuatan kita haram. Kecuali dengan catatan, kita ambil ubat untuk pengsankan diri itu lihajatin, kerana ada hajat, maka dia tak berdosa. Beza dia. Kerana ada hajat, siapa yang akan iktiraf hajat itu? Khabir, ahlul khibrah. Dia kata memang ada hajat, orang ni kena dipengsankan, ada kerawatan apa ke, tak boleh ejah ke? Tak boleh ejah, itulah waktu dia. Maka lihajatin, maka tak berdosa. Cuma berdosa ke tak berdosa ke kalau kita pengsan sepanjang siang,
puasa kita tidak sah dan kena qada. Dia beza antara pengsan dalam bab semayang dengan pengsan dalam bab puasa. Kalau satu orang pengsan dalam bab semayang, maksudnya sebelum masuk waktu dia pengsan, sampai habis waktu dia pengsan, semayang tu tak perlu qada. Dia beza dengan puasa. Puasa, kalau dia pengsan sampai panjang siang, kena qada. Itu beza antara dua masalah ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, wa la yasihu